Saya pun tak bersedia nak cakap pasal benda-benda macam ni. Tapi kalau tanya saya mengapa saya sedih, itu yang saya nampak. Macam mana saya nak cakap? Saya tahu tidak melawak depan Quran ni. Saya tahu tidak melawak. Tak perlu nak marketing depan Quran. Saya datang turun, saya nak terlepasan live sebab wifi tak ada. Bila saya baca Al-Kahfi, 3 yang pertama saya nampak kesedihan dan lambaian mereka. Saya tak tahu. Saya bukan insan kamil, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya bekerja ikut apa yang saya rasa, dan saya malu nak tiap depan orang. Saya tak jadi tiap. Saya bukan orang jadi menangis-menangis. Tak ada. Saya jadi orang yang simple. Tapi saya tak tahu apa maksud Tuhan bagi petunjuk begitu. Tuhan bagi petunjuk. Banyak yang menggunakan isu Palestin untuk kutip dana. Tapi tak sampai lah. Ada sampai tapi tak banyak lah. Betulkah salah? Betulkah saya kalau saya salah ya? Pakat takut tak ada. Saya pun tak berani. Saya tahu cakap itu yang saya nampak. Saya tak mengata orang. Kalau NGO dah kata saya pun, itu saya nampak. Semoga apa yang saya nampak ini tidak benar lah. Tapi itu yang saya nampak apabila saya baca Al-Kahfi. Bukan saya nak main-main. Kita nak save Palestin. Buat tanda sokongan. Apa mau buat? Piti siapa? Kodok piti siapa sebanyak? Yalah, dia orang pun bekerja. Mestilah nak ada gaji, nak ada apa. Jadi apa yang saya nampak bila saya baca Al-Kahfi tadi adalah lambaian dan tangisan budak-budak Palestin. Terutama saya tengok tadilah banyak budak-budak yang tercedera kena bom sampai dekat FYP saya. Tapi kalau ada orang yang nak bawakan benda ni sampai, asalkan kita ni tak apalah, selebihnya dia orang punya pasal lah. Selebihnya dia orang punya pasal lah, sampai tak sampai jumlah yang kita bagi. Kita mampu berdoa, dan kita, jikalau Tuhan izinkan, kita bagi sumbangan dalam bentuk apa yang boleh mereka makan ke, mereka pakai ke, perlindungan ke. Tapi sampaikah bekalan itu? Kerana tak sampai. Mesir pun tutup dia punya tu. Dia punya sempadan. Sebab dah 10 juta orang. 10 juta dah pelarian berada di Mesir. Di sempadan Mesir, Gaza. Di sepadan Mesir, Gaza tu dah 10 juta orang. Kalau dia pera-pera, dia kena pergi makan. Tapi kalau orang boleh bagi kepada pelarian tu pun ya juga. Kira-kira satu sumbangan dan jariah dan amalan juga. Ada saluran underground tu siapa? Bantuan kena sekat. Jadi kita nak bagi cara macam mana? Cara macam mana? Doa benar, doa kekuatan dan senjata kita, tapi fizikalnya, benda yang fizikal sampai di tempat mereka. Bayangkan api, tak ada air, tak ada makanan, tak ada budak kecil ramah. Jadi bagaimana kita nak sampaikan? Jadi kita ni orang yang berdoa, berdoa dalam hati, dah berdoa. Kalau kita tunjuk, ya Allah, kita doa gini, ya Allah. Kita boleh doa. Kita doa bersama-sama supaya dihentikan segera peperangan, diberikan kekuatan, keselamatan, dan mereka tahan dengan peperangan dan ujian ini sedikit saja lagi perlu dihentikan. Segera perlu dihentikan. Macam hari itu dah 2 minggu. Dan kali ini dah berlarutan 10 hari. Sekarang ni kalau bantuan tak dapat sampai.
Jadi macam mana? Macam mana kita sebagai rakyat Malaysia, bagaimana kita nak membantu mereka? Beritahu saya. Bagaimana kita nak membantu Palestin? Kita hanya mampu berdoa supaya kuatkan mereka, perlindungan kepada mereka, hentikan segala peperangan, dan bantuan yang kita bagi itu sampai. Bantuan yang kita hantar itu sampai. Buat masa ni tak ada cara melain kita berdoa. Saya ada kenal orang dari sana, memang orang rapat dekat Aqsa, tapi saya pun takut nak bagi, takut dia salah gunakan duit. Saya takut salah gunakan duit pun saya takut. Saya takut mereka salah gunakan. Jadi saya dengan saat yang tepat, mereka yang benar-benar boleh sampai 100% lah. Kalau dia nak duit gaji kita bagi, tapi sampai apa yang kita nak bagi ni 100% saya nak, saya cakap. Saya akan bagi kalau jika sampai. Walaupun tugas kita, kalau kita dah niat nak bagi tu, Tuhan dah bagi pahala. Tapi saya pula lebih daripada itu satu depan. Saya nak kita bagi tu sampai. Ada orang rapat di sana di Baitul Maqdis ada. Tapi saya rasa macam kalau buat duit ni macam saya kena perhalusi. Dan saya kena tengok macam tu. Baru saya yakin dan saya berani nak bagi. Saya ada kawan saya, tapi saya tengok yang benar boleh ke kita masuk. Jadi saya harap Allah mudahkan urusan dan buka jalan. Buka jalan untuk sampai bantuan. First kita fikirkan bantuan yang kita nak bagi pada mereka tu biar sampai. Terutama sekarang ni, kalau hak cedera ke, hak sakit ke, ubat-ubatan, makanan, bahan api, bahan makan, bahan masak. Masalahnya tak sampai, tapi kita doa semoga sampai. Dan saya ada kenalan di sana rapat Edik Baitul Maqdis. Saya pun nak telefon pun, kalau dia memang boleh bagi, tapi betul ke dia bagi? Saya macam itulah saya bergolak dalam fikiran saya. Tapi kita bagi sikit. Kadang-kadang malu dengan Tuhan, dengan rahmat ini kita bagi hanya sikit. Tapi kalau kita bersusah payah, kita bagi sikit macam tak membantu. Sebabnya rezeki di Palestin ni, cerita dia mati hidup ke apa semua, tetap rakyat dia beranak ramai, tak pupus. Tidak pupus Palestin ni, tidak pupus bangsanya, tak pupus. Beranak. Mati syahid. Tambah dia punya zuriat. Bagi ke Halizah Hilmi pun saya kena tengok juga. Saya ni suka tengok benda tu sampai depan mata. Saya tak nak menangis jual mata, kutik-kutik duit pun mana. Minta maaf, saya terfikir begitu. Dan itu yang saya nampak apabila saya baca Al-Kahfi. Itu yang saya nampak. Jadi saya kongsikan apa yang saya nampak. Faham tak? Datuk demo tak banyak, founder demo dah. Tak apalah, demo cara saya. Cara saya. Bibik bagi suan saya, Bibik. Halizah Hilmi pun dia bukan duduk di Gaza. Sekarang ni tak boleh masuk. Sekarang ni siapa pun tak boleh masuk. Rapat Edik tutup. Penjara terbesar di dunia, Gaza. Sekarang ni sempadan semua tu, di kiri kanan tu semua dah tak boleh masuk. Mesir tak boleh masuk, tak boleh terima dah untuk rapat Edik. Di tengah-tengah tu dikepung oleh Israel. Hanya Baitul Maqdis dia lagi tak ambil, walaupun penyerangan tu banyak kali cuba dilakukan. Masalah yayasan ni awak tak tahu.